Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi ini kita dapat berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Sebelum Allah nak anugerahkan kepada kita syurga yang sebenarnya nanti di akhirat, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Itu kata Allah dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Siapa hambanya? Kita lah. Fiha, di dalamnya. Dalam apa? Dalam syurga itulah. Ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Cantiknya dalam syurga tu. Menariknya, lawanya, egiknya. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah tengok. Sedapnya, lazatnya, merdunya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Kita nak bayang pun tak boleh. Macam mana hebatnya syurga tu. Yang tu usah nak cerita, nak bayang pun tak boleh. Tak terfikir diri kita macam mana keadaan syurga tu. Itulah yang kita harap untuk diri kita nanti bila kita mati. Dapat syurga. Kerana kita semua akan mati. Tak ada yang tinggal
menongkat dunia ni. Semua yang cakap ni. Dah dekat no. Berapa lama lagi? Entahlah. Kerana itu di antara rahsia Allah Ta'ala. 10 perkara Allah rahsiakan. Salah satunya ialah tarikh kematian kita. Tapi tetap akan mati. Allah khabar dalam Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita nak lari dari mati. Dia yang bekerja nak makan Panadol lah. Jangan mati lah tu. Tapi mati juga. Ya. Semua mati. Yang menyawa mesti akan mati. Kul nafsin za'iqatul maut. Semua yang menyawa akan mati. Malaikat mati. Manusia mati. Binatang mati. Pokok mati. Burung-burung mati. Ikan-ikan mati. Serangga mati. Kuman-kuman habis mati. Yang tak mati hanya Allah Ta'ala saja. Malaikat maut pun akhirnya mati juga. Ya? Malaikat maut tu kerja nyabut nyawa orang. Akhirnya dia pun mati juga. Bukan orang je ada nyabut nyawa malaikat. Nyabut nyawa pokok. Nyabut nyawa burung. Nyabut nyawa ikan. Tapi last-lastnya dia pun mati juga. Kena cabut nyawanya sendiri. Begitulah dia mati. Ya? Soalnya sebelum kita mati tu, apa persediaan kita untuk menghadapi mati? Mati tetap akan berlaku. Apa bekalan yang nak kita bawa? Allah suruh kan, Allah perintah ni. Wa tazawwadu, kata Allah, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa balik ke negara asal kita nanti ialah sifat takwa. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang takwa. Jadi, mari kita sama-sama. Mudah-mudahan pagi ini Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita pahala, dan kita akan menjadi orang-orang takwa dan layak masuk syurga. Bila takwa baru ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik, untuk pagi ini kita nak baca tentang mana? 25 bab 2 pada menyatakan Muka surat 25. kalau yang buku baru 29. Buku baru 29. Ustaz 25 baca saya. Kau baca 25 tadi kan? Kita ambil 25. Bab 2. Bab yang kedua, bab barulah. Ya. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Pagi ni dah sebut dah la ilaha illallah. Siapa belum sebut, kejap ni sebut la ilaha illallah. Dan lepas ini insya-Allah, lepas kita ngajar kan, kita akan sebut la ilaha illallah juga. Ada tahlil ya untuk puan kita ni yang apa, setiap minggu ada, setiap kali saya ngajar ada dia. Apa namanya? Anum ya. Ana ya. Maimunah. Namanya Maimunah. InsyaAllah kita tahlil untuk dia. Kita sebut juga la ilaha illallah. La ilaha illallah tu satu kalimah yang dituntut untuk kita menyebutnya selalu. Kerana kita menyatakan tidak ada yang lain dan nak kita sembah melainkan Allah Ta'ala. Itu la ilaha illallah. Namanya banyak. Dipanggil dia tu kalimah syahadah. Ada dipanggil dia tu kalimah tauhid. Ada dipanggil dia tu namanya kalimah tayyibah. Ada dipanggil kalimah sifat 20. Dan sebagainya. Banyak namanya. Ya. Dan dipanggil dia afdalul zikri. Afdal zikri artinya afdal zikir. Zikir tu banyak berkata-kata jenis zikir, tapi paling afdal menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi banyak namanya ya. Jadi selalu kita sebut. Bila lagi kita nak padam itu. Kalau akhir kalam kita menyebut kalimah apa? La ilaha illallah, terus dapat dijamin masuk ke dalam syurga. Karena itu janji Nabi. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah,
dia dijamin masuk ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa menyebut kalimah la ilaha illallah. Kena sebut betul la tu panjang. Paling komannya 2 harakat. Yang la ilaha illallah tuan-tuan. La panjang la ilaha illallah. Mad jaiz munfasil, tapi dia mengenai kalimah Allah, kalimah jalalah, dipanjangkan. Yang sunat disebut paling komannya sepanjang 5 harakat. Sepanjang 5 harakat. La itu. Tapi paling komannya, paling tak gunanya 2 harakat. 2 harakat ya. Alright, tengok apa faedah kita sebut la ilaha illallah ya. Baik, firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata fa'lam? Ketahui oleh kamu bahawa kalimah yang paling baik ialah menyebut la ilaha illallah. Itu dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab kita kalau nak tahlil, tekong tu disebut. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada tak? Tak orang dengar kan? Tekong tak kata berapa itu ya. Itu fa'lam. Ayat Quran tu. Apa dia? Surah apa? Surah Al-Muhammad. Surah Muhammad ya. Surah Muhammad ayat 39. 19. 19. Saya tak nampak ni. Ayat 19 ya. Selalu sebut kalimah la ilaha illallah. Pagi-pagi lepas sembahyang tu jangan miss. Selalu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah sembahyang seorang, siapa nak negahnya? Wanita boleh sembahyang seorang-seorang. Yang tak boleh orang lelaki fardu kifayah berjemaah. Tapi kalau nak berjemaah boleh. Kalau datang bersama dengan mahram dia, atau datang bersama dengan keluarga dia, boleh. Kalau datang sekumpulan tak apa, boleh. Jangan seorang-seorang. Seorang-seorang tak boleh ya. Tambah kalau jalan tu gelap umpamanya, jangan. Bahaya. Kalau jalan tu bahaya, jangan datang seorang-seorang. Ya. Itu dia. Jadi selalu sebut kalimah la ilaha illallah tu. Artinya maka ketahui olehmu bahawasanya tiada yang maujud, benda lain tu semua tak ada. Maujud tu tiada, tiada yang ada, lain tu semua tak ada. Manusia tak ada, binatang tak ada, pokok tak ada, burung tak ada. Yang ada hanya apa? Allah Ta'ala. Kerana alam ni mula-mulanya tak ada siapa. Apa pun tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Kemudian Allah jadikan alam ni. Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan di antara langit dan bumi itu Allah menjadikannya. Baru ramai ada di alam ni. Baru ada planet, baru ada matahari, baru ada bulan, baru ada pokok, baru ada binatang, baru ada manusia, baru ada malaikat, baru ada apa? Kerana semua itu siapa menjadikannya? Allah yang menjadikannya. Jadi dia yang paling awal. Allah itulah yang paling awal. Huwal awwal wal akhir. Dia yang paling awal dan dia juga yang paling akhir. Itu Allah. Jadi banyak sebut kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang sebenar-benarnya ada melainkan Allah Ta'ala saja. Yang lain tak ada. Kita tak ada. Ibrahim tak ada. Som tak ada. Stone tak ada. Inon tak ada. Semua tak ada. Yang ada siapa? Hanya Allah saja. Sudah. Itu ayat Quran tadi ya. Kata Fakihani ulama ni ya, bahawasanya meninggalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya, menafikan papanya. Dia menafikan dia tu apa tak ada. Ya ke tak? Apa ada pada perempuan? Cik kabur, apa yang ada? Kalau ada mah, siapa bagi mah? Allah bagi mah. Kalau cantik, siapa bagi cantik? Allah bagi cantik. Apa yang ada? Apa tak ada? What have you got? Nothing. You have got nothing. Apa saja yang ada pada kita tu, Allah yang bagi. Saya boleh ngajar, siapa bagi? Allah bagi. Ilmu Allah bagi. Kecantikan Allah bagi. Harta Allah bagi. Ketenangan Allah bagi. Semua ada. Allah bagi semua sekali. Kerana Allah yang menjadikan semuanya.
Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Allah bagi kepada kita. Sebab kita nafikan yang lain itu tak ada. Yang lain semua tak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Ya? Jadi banyak sebut kalimah la ilaha illallah tu. Jadi apa? Menafikan papanya. Kalau dia tak sebut, mana dia tak ada rasa diri dia apa-apa, dia rasa dia ada belaka. Dia rasa diri dia lengkap. Betul ke tak? Kalau rasa betul-betul ke tak? Kalau dia rasa diri dia semua ada. Betul ke tak? Tak betul. Kita nak pun tak ada, apa yang ada? Apa yang ada? Apa tak ada. Jadi kena sebut la ilaha illallah. Baru kita menyatakan benar-benar kita nak apa tak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Segala-galanya yang ada pada kita tu Allah yang bagi pada kita. Kalau tak sebut, maknanya dia mengaku diri dia semua ada lah. Kalau mengaku diri dia, betul ke tak pengakuan dia tu? Betul ke tak pengakuan dia semua ada? Tak betul ya. Itu kena sebut kalimah la ilaha illallah. Itu maknanya tak? Telah datang warid. Warid tu contoh. Itu warid. Ya. Telah datang warid bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimatkan. Mat tu dipanjangkan. Dipanjangkan la tu panjangnya. Matkan tu dipanjang. Mat tu kan nama orang. Dipanjangkan kalimah la tu. La ilaha 5 harakat ya. Dimatkan dia. Nasaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa. Kali sebut 4,000 dosa jatuh. Habis. Gugur semua. Nak kata tak dosa gugur kan? Siapa nak, tak nak angkat-angkat? Atau ada orang tak berdosa? Lantak aku tak ada dosa. Ada? Angkat-angkat? Saya nak angkat gambar. Mana kelompok orang tak berdosa? Nak masuk dalam Facebook. Orang ini tak ada dosa. Namanya Som ada? Ada. Ya, semua dosa belaka. Jadi itu digugurkan 4,000 dosa. 4,000 dosa daripada dosa besar tu bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa tu macam ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa sedar, ada dosa tak sedar, ada dosa tahu, ada dosa tak tahu, ada dosa sengaja, ada dosa tak sengaja. 10 jenis dosa. Bukan 10 dosa, 10 jenis. Kalau satu jenis ada 1 juta, 10 jenis apa? 10 juta dosa. Itu dia. Semua ada dosa. Dosa besar tu dia apa kata? Dosa besar tu maknanya kalau dia dosa besar, lama ke sekejap dalam nerakanya. Lama benar lah. Di antara dosa besar, tak semayang. Dosa besar. Di antara dosa besar apa lagi? Bunuh orang, riba, itu semua dosa besar. Ya? Maka sabdanya diampunkan bagi ahlinya. Kalau dosa dia habis, ahli dia pun. Dosa suami dia diampunkan, dosa isteri dia diampunkan, dosa anak-anak diampunkan, itu ahlinya. Dan bagi jirannya. Jiran pun dapat kampunan. Ya. Meriwayatkan dia oleh Bukhari. Bukhari ini bukan namanya, Bukhari ini perawi. Ya. Namanya apa? Ahmad bin Ismail. Dipanggil dia Bukhari apa? Kerana dia asal daripada bandar Bukhara. Jadi ulama-ulama dulu banyak mengambil sempena tempat kediaman dia. Ataupun mengambil sempena keturunan pun ada. Ada yang mengambil sempena keturunannya, ada yang mengambil sempena tempat kediaman. Contoh apa? Contohnya Syekh Daud Al-Fatani. Namanya Daud. Dia tuan guru panggil Syekh. Fatani tu apa? Tempat dia petani ya, di negara petani tu, di Syam. Itu Syekh Daud Al-Fatani. Atau yang mengang kita ni namanya Syekh Ali Al-Kelantani. Al-Kelantani dia orang apa? Orang Kelantan. Kita boleh? Mana? Al-Kampari ya. Ustaz Ibrahim Al-Kampari. Boleh tak? Boleh. Tapi saya tak suka Al-Kampari tu. Saya lebih suka Ustaz Ibrahim Al-Kampung Gajahi. Pasal saya asal daripada Kampung Gajah ya.
Tapi orang panggil saya Ustaz Ibrahim Al-Kampari. Tak apalah, Kampari lah, tak apa ya. Terima aja lah ya. Itu dah. Perempuan boleh? Som Al-Kampari boleh? Apa? Lagi Tun Taman Sentosoi. Ya. Itu hanya gelaran. Nama sebenarnya Ahmad bin Ismail. Tapi dia panggil diri dia itu Al-Bukhari. Dia bukan orang Arab tu tau. Dia orang Bukhara. Orang Bukhara ni orang Uzbekistan. Tapi cakap Arab macam orang Arab lah. Itu dia Bukhari ya. Perawi hadis yang paling masyhur dia lah. Nombor 2 Muslim. Dua-dua tu sama-sama masyhur dia. Muslim dan Bukhari tu. Muslim tu memang nama dia Muslim ya. Tapi dia bukan orang Arab juga. Dia orang Iran. Dia orang Iran. Orang Parsi ya. Itu dua-dua tu. Tapi cakap Arab macam orang Arab lah. Mana? Dia runtuhkan dosa besar ya. Ya Rasulullah, maka jika tiada baginya sesuatu daripada dosa besar, maka sabdanya diampunkan bagi ahlinya. Ahli pun dapat kampunan. Isterinya dapat kampunan. Anak-anak pun dapat kampunan. Cucu-cucu pun dapat kampunan. Menantu-menantu pun dapat kampunan. Itu ahli dia ya. Dan bagi jirannya. Tak cukup ahli, jiran pun dapat kampunan juga. Ya. Meriwayatkan dia oleh Bukhari. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u an qatilaha. Betul? Qasiliha tis'atan wa tas'ina baban minal bala'i adnahul humul ham ya. Artinya la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata apa yang tolaknya akan 99 pintu daripada balak. 99 pintu daripada balak. Balak tu apa? Bukan kayu balak. Apa balak? Musibah. Kemalangan. Itu balak ya. Banjir, balak tu. Tanah runtuh, balak tu. Gempa bumi, balak tu ya. 99 jenis akan dihilangkan ya. Dihapuskan. Kali sebut itu la ilaha illallah. Ya, menolak ia daripada orang yang berkata akan 99 pintu daripada balak. Sekurang-kurangnya duka cita. Paling kurangnya dihilangkan rasa duka cita. Tahu duka cita? Artinya apa? Sedih. Ya? Ada je sedih. Tak pernah gembira. Tak pernah senyum pun. Asam dia. Apa? Duka cita. Itu paling komanya. Jadi selalu sebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya? Jangan yang kerkut. Kata Fakhrul Razi. Fakhrul Razi itu seorang ulama juga. Sesungguhnya disebut akan kalimah ini di dalam Al-Quran sebanyak 37 tempat. La ilaha illallah tersebut dalam Quran berapa kali? 37 kali ya. Banyak tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatul badr. Lailatul Badr. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. Berapa kali? 100 kali. Sebab itu tak ada orang lelaki payahlah. Tak ada jadi imam. Ini kadang-kadang orang lelaki dia tali tak sampai 100. Lepas main subuh tu, lepas subuh tu paling komannya 100 kali ikut keadaan ni ya. 100 kali. Ini dah kautot aja. 33 kali dah berhenti. Ada iman ni tak tahu sini langsung taklim dah. Apa benda wirid apa beda? Ngapa panggil orang yang lain mazhab jadi imam saya pun tak tahu. Baca bismillah beda. Sebab saya ngajar sini kalau malam-malam saya kalau tengok orang-orang jenis tak ada orang-orang kita tempatan, saya ke depan dulu. Jangan bagi peluang. Bismillah pun tak ada. Kita ada
wajib membaca bismillah, kerana kita anggap bismillah itu salah satu daripada kalimah Fatihah. Salah satu daripada Fatihah itu mesti mesti menyebut kalimah bismillahirrahmanirrahim. Wajib. Kalau tak sebut, tak sah kita ni. Jadi dia antara sah dengan tak sah. Soal dia lain cerita. Dia adalah dia punya dalilnya, adalah hujah dia, ya. Itu dia. Kita ni, masalahnya kita. Kamu tak ada. Jadi kalau saya tengok siapa tak ada, saya ke depan. Kalau saya ngajar sini, ya. Tak nak bagi peluang jenis-jenis orang tu. Dulu ada seorang tu, itu ada. Dia baca bismillah. Okeylah, boleh ikut. Tapi tak ada juga wirid apa yang dah. Dia mazhab lain, bukan salah dia. Dia memang tidak sunat melakukan benda itu. Bukan salah dia. Yang kita lantik dia apa? Tak ada korang sini yang layak jadi imam. Kalau ada seorang je, Ustaz Swamitun ni, itu ada, ya. Itu ada dia jadi imam. Yang lain mana pergi? Itu pelik saya. Kenapa nanti orang yang bukan mazhab kita jadi imam? Pasal yang nak ngikutnya kita. Jadi patutnya suatu kali. Paling common, paling kodi, paling malas, paling tak guna. Suatu kali, ya. Ustaz, tapi kalau macam kita yang ikut macam mana Ustaz? Tapi kita baca bismillah. Kita baca dia tak baca. Sah lah. Saya pun mengatakan tak sah, ya. Tapi ragu-ragu dah. Dalam diri kita tu ragu-ragu dah. Dia tak ada bismillah. Sah ke dah aku ikut dia ni. Ragu dah. Pasal kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Saya bukan kata tak sah. Kerana semua 4 mazhab tu diakui oleh Islam. Dia Maliki sah, Hanafi sah, Hambali sah. Kita Syafi'i pun sah. Tapi kita ni Syafi'i. Jadi ada tak terasa dalam hati kita tu? Ada tak terasa? Rasa sah ke tak, ya? Betul ke salah, ya? Jadi kita jangan ada ragu-ragu tu. Kita sembahyang ni nak yakin betul diterima Allah Taala, ya. Bukan nak katakan tak sah. Itu tak, yang kita tuduh satu-satu lah, jangan. Tapi untuk kita ni ragu kita, ya. Jadi kalau boleh biarlah orang kita ni tak ada jadi masalah. Ada yang boleh jadi imam ke tak ada? Sok Siddiq pun jadi imam. Lagi apa? Azman pun jadi imam. Lagi apa lagi? Bakal boleh jadi imam. Semua boleh jadi imam. Patut itu kita bagi peluang dia jadi imam. Ini kita melantik dia jadi imam. Memang tak orang betul. Tak keraguan orang betul, ya. Mana? Tu saya nak sebut, malas nak sebutnya depan-depan. Ini tak ada ramai yang senang sebutnya. Okey. Jadi tu 100 kali, ya. Ini hadis ni. Ya. Apa nak katanya? Barang siapa berkata kalimah la ilaha illallah 100 kali, datang ia pada hari kiamat, dan mukanya seperti bulan purnama. Bulan pada malam penuh purnama. Waktu yang berseri. Jadi akhirat besok ada orang mukanya putih berseri. Ada orang mukanya hitam legam. Nak yang mana? Nak putih berseri ke nak hitam legam? Nak putih berseri lah, ya. Itu keadaan dia kiamat. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, kata Allah Al-Quran, ya. Pada hari yang muka-muka mereka itu putih berseri dan ada muka mereka yang hitam legam. Kita nak yang putih berseri, gilang-gilang. Ya, macam bulan purnama, macam bulan penuh, ya. Bulan penuh tu cantik ke dah? Cantik. Sebab tu kalau perempuan cantik diumpamakan sebagai apa? Sebagai bulan, ya ke dah? Kau laksana bulan. Mana ada kau laksana matahari? Ada? Ya ke dah? Ada tahu orang dengar kan? Kau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Ya, ada tak? Dia ingat saya tak ketinggalan nyanyi kan? Ada, ya? Artinya mana dia? Sabda Nabi tadi.
Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamara lailatul qadr. Sudah baca tadi ya. Ini bawah ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdaluz zikri. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Tadi fa'lam annahu tara. Itu hadis ya. Afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Wa qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sebaik-baik zikir, afdalu zikri sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa wa afdalud doa alhamdulillah. Sebelum nak doa kena sebut alhamdulillah. Itu di antara adab kita nak berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu selawat kepada Nabi ya. Itu adab berdoa. Tengok apa kerti yang sebenarnya dalam kitab ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula yang terlebih afdal. Apa itu afdal? Terlebih utama, terlebih baik. Zikir itu iaitu la ilaha illallah. Dan yang terlebih afdal doa itu mulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu fadilat menyebut kalimah la ilaha illallah. Kemudian alhamdulillah dinamakan doa. Alhamdulillah ni doa juga. Kenapa? Kerana kita menyatakan kesyukuran. Ya, itu doa tu. Kita sebagai doa tu. Karena kalau kita syukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Ya, yang ditambah bukan bilangannya, yang ditambah apa? Berkatnya. Bukan syukur tu tambah bilangannya. Syukur dengan 2 mata, Allah bagi 4 mata. Syukur lagi dapat 8 mata. Syukur lagi dapat 16 mata. Syukur lagi dapat 32 mata. Tak muat muka kita pun dengan mata aja. Bukan bilangan tu. Yang nak ditambah apa? Berkatnya. Allah pelihara mata kita. Nengok benda-benda yang diredai oleh Allah aja. Itu nak tu. Makin lama makin kita gunakan mata tu di jalan yang Allah redha. Kita nengokkan mata tu, nengok apa? Nengok Quran, nengok hadis, nengok keluarga, nengok tempat perusahaan dan sebagainya. Itu yang guna mata tu. Tempat yang Allah redha saja. Itu berkat. Kalau Quran dosa tak? Dosa ke tak? Nengok Quran. Pahala. Tengok aja dapat pahala. Kalau tengok dan baca, lagi dapat pahala. Gitu seterusnya. Itu guna berkat. Diberkatkan mata tu. Gitu telinga. Kita dengar benda-benda yang Allah redha aja. Bukan tambah bilangan telinga tu. Syukur dengan telinga jadi 4. Mula ada 2. Ya ke tak? Syukur lagi dah jadi 8. Mula 2. Mula tu dah tampak, itu dah 8 pula. Syukur lagi 16. Syukur lagi 32. Syukur lagi 64. Syukur lagi 128. Kalau dah 128 telinga mana nak buruk? Itu bilangannya. Yang syukur tu apa? Berkatnya. Berkat tu ditambah lagi ya. Telinga tu akan dapat pahala aja. Bayangkan 7 anggota tu, kalau kita syukur dengan 7 anggota tu, 7 anggota tu dapat berkat. Telinga dapat berkat, mata dapat berkat, lidah dapat berkat, tangan dapat berkat, kaki dapat berkat, yang masuk dalam perut tu pun berkat, kemaluan pun dapat berkat. 7 anggota. Ingat, apa 7 anggota tu? Yang pertama mata, yang kedua Allah. Tak hafal ke mana 7 anggota tu? Yang pertama mata, yang kedua telinga. Telinga tak betul? Telinga. Yang ketiga yang cakap ni apa? Mulut ni bukan mulut cakap apa? Dalam mulut ada apa? Lidah. Itu nombor 3. Nombor 4 tangan. Yang kelima kaki lah, lepas tangan. Tangan kaki ya. Yang keenam perut, apa yang masuk dalam perut tu. Yang ketujuh kemaluan. Itu semua boleh mendatangkan pahala. Boleh dapat pahala tak? Mata dapat pahala, telinga dapat pahala, lidah dapat pahala, tangan dapat pahala, kaki dapat pahala, perut yang masuk dalam perut pun dapat pahala. Lagi kemaluan pun dapat pahala. Itu tanda berkat itu. Itu suruh kita syukur. Kalau kita bersyukur, nikmat pun dapat, pahala pun dapat. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika kamu syukur dengan nikmat aku,
Nescaya aku kan tambah lagi nikmat itu untuk kamu. Jadi nikmat pun dapat, nikmat dapat, duit dapat, makan dapat, okey apa? Minum dapat, pahala pun dapat. Untung ya, syarat bersyukur. Jadi kena apa? Selalu sebut kalimah la ilaha illallah tu. Dan alhamdulillah pula. Kenapa dinamakan doa? Kita baca ni. Alhamdulillah dinamakan doa. Pasal apa dia sebut dia sebagai doa? Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa kerana bahawasanya orang yang memuji akan Allah, alhamdulillah tersebut puji Allah aja. Yang puji Allah aja. Jangan puji Haji Ibrahim. Kalau puji Haji Ibrahim jap. Perempuan, kalau puji Haji Ibrahim, sonok benar dia Haji Ibrahim puji ya. Apa jadi? Sakit hidung sampai ke koma. Balik X9 sakit hidung lagi. Kenapa sakit hidung? Kembang je. Jangan puji. Nak puji siapa? Puji Allah. Alhamdulillah. Sonok kami dengar Haji Ibrahim ajar. Tak apa, itu tak apa. Itu bukan puji Haji Ibrahim, puji siapa? Puji Allah ya. Begitulah. Jadi sebab dinamakan alhamdulillah itu doa kerana bahawasanya orang yang memuji akan Allah, memuji ia kerana syukur akan nikmatnya. Dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah. Karena apa? Karena Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Jadi ayat Quran tu ayat apa? Surah Ibrahim. Oh, surah saya nampak. Surah Ibrahim. Hebat orang nama Ibrahim ni. Hebat dah. Ada surahnya. Mana ada surah Som ada? Ada surah Tun ada? Surah Nun ada? Maryam ada? Mana ada Maryam ni? Ibrahim ada surah. Itu saja melawak itu ya. Mudah-mudahan ya. Surah Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi la syadid. Sekiranya kamu syukur dengan nikmat Allah, akan ditambah nikmat itu untuk kamu. Ya, kalau kamu kufur, jaga azab aku amat pedih sekali. Tak ada siapa lalu noho azab Allah Taala ya. Jadi jangan apa kufur. Apa kufur dengan nikmat. Salah gunakan nikmat. Allah bagi mata, gunakannya mata itu untuk melihat benda-benda lucah, untuk melihat benda-benda yang haram. Itu salah-salah guna. Allah bagi telinga, patutnya dengar orang ngaji, dengar orang baca Quran, dengar orang selawat, dengar orang nasyid, tapi digunakan dengar apa? Dengar karaoke. That's the way I like it. Ngangguk tu ya. Atau dengar dangdut. Tahu dangdut? Dengar dangdut. Dalam hatiku hanya ada kamu. Dengar itu je. Saya ngajar ni tak ada dosa tu, contoh aja, tidak mana tahu ya. Itu dangdut. Jangan gunakan telinga tu dengar dangdut, dengar karaoke dan sebagainya. Guna dengar orang ngaji, dengar ustaz ceramah, dengar ustaz Khairul Subhi, dengar ustaz Sofian Rajab dan sebagainya, dengar ustaz Saidi. Lagi siapa yang ngajar sini? Saya pun tak tahu ya. Dengar Ustazah Amnah. Ada Ustazah Amnah ngajar sini tak? Ada ya, ngajar saya. Dengar dia ya. Dan sebagainya. Itu gunanya. Jangan salah gunakan. Kalau tidak, inna azabi la syadid, kata Allah. Sesungguhnya azab aku itu sangat pedih sekali. Tak lalu kau menahannya. Ya. Mana kita? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa anahu. Man qalaha man qalaha dakhala khisni wa man dakhala khisni amina min iqabi. Artinya apa? Cakap Melayunya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan hadis qudsi. Ini hadis qudsi ni. Apa arti hadis qudsi? Sebenarnya perkataan ini dari Allah. Ini dari Allah. Mesejnya dari Allah. Cuma susun katanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susun katanya dari Nabi. Jadi hadis itu dari Nabi, tapi qudsi itu dari Allah, mesejnya dari Allah. Macam mana bunyi yang sebenarnya wallahu alam. Hanya dia Nabi yang tahu ya. Allah yang tahu. Nabi dan Allah yang tahu. Allah dan Rasul yang tahu. Itu namanya hadis qudsi. Dia bukan Quran. Kalau Quran dicatat, minta dicatat
Namanya hadis qudsi. Apa dia? Ya. Menghikayatkan hadis qudsi, iaitu hadis tadi yang kita baca tadi ya, la ilaha illallah tu apa? La ilaha illallah kalami, kalam aku. Wa anahu, dan akulah dia. Akulah dia yang kamu sembah tu, akulah tu ya. Wa anahu, dan aku dia tu. Lagi apa? Man qalaha, berapa siapa menyebutnya, dakhala hisni, jadi kebaikan, dapat kebaikan. Dapat kebaikan ya. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Bebas, dilepaskan daripada azab aku. Tengok apa makna yang sebenarnya. Ya. La ilaha illallah itu kalamku, dan aku ia, dia dan aku itu la ilaha illallah. Allah tu aku itu. Barang siapa berkata akan dia, masuk ia di dalam kotakku. Dia masuk dalam kotak aku ya. Kotakku. Kan kotak aku, dia masuk dalam kotakku. Masuk dalam syurga aku itu, kota dia itu syurga lah mana ya. Dan barang siapa termasuk dalam kotaku, sentiasa ia daripada sentosa ia, katanya lepas ia daripada seksa ku. Tak ada kena seksa. Dalam syurga ada keseksa? Ada duka cita? Ada mampui? Ada hasad dengki? Ada metor? Apa dalam syurga ada apa? Seronok aja, lembut aja, gembira aja, senang aja ya, itu syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau nak orang ramai nak angkat tangan. Siapa tak nak angkat tangan? Itu syurga ya. Seronok aja, enjoy all the time. Tiap-tiap saat. Tak ada masa yang duka cita, tak ada masa yang bimbang, tak ada masa yang takut, tak ada masa yang gerun, tak ada masa yang menyesal, tak ada. Itu dalam syurga. Tapi dalam neraka tak ada kesenangan, tak ada keselesaan, tak ada keseronokan, tak ada kegembiraan, tak ada apa lagi? Kesentosaan. Yang ada azab aja. Makan azab, minum azab, pakai azab. Siapa nak angkat tangan? Semua azab neraka. Pakai azab tak? Tahu apa pakai orang-orang dalam neraka? Pakai apa? Pakai pakaian yang dibuat daripada minyak tanah. Pakaian tu dibuat minyak tanah. Kemudian dipakai. Bila kena api apa jadi? Terbakar lah pakaian tu. Itulah neraka ya. Itu pakaian dia. Makannya apa? Buah daripada pokok zakum. Buah daripada pokok apa? Zakum. La'akiduna min syajarin min zakum. Makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zakum. Ya. Pokok zakum buah apa? Buah pokok zakum buah apa? Buah apa keluarnya? Pokok zakum buah apa? Buah zakum lah. Ya Allah damai. Pokok doyan buah apa? Pokok doyan lah. Pokok manggis buah apa? Ada ke pokok doyan buah rambutan? Tak ada. Pokok lain buah lain ada tak? Ada tak pokok lain buah lain? Ada ke tak ada? Ada. Maksud tak ada? Pokoknya kabung, buahnya kantor. Ada ke tak ada? Ada lah. Tahu buah kantor? Tak pernah tengok buah kantor kan? Pokoknya buah apa? Pokok kabung. Buahnya buah kantor. Bukan buah kabung, tak ada. Mana orang sebut buah kabung? Buah kantor ya. Tapi itu dah. Buah zakum tu dari pokok zakum. Macam mana kau buahnya? Panas, berduri, pahit. Itu. Siapa lalu makannya? La'akiluna min syajarin min zakum. Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. La'akiluna min halbutun. Dan makan mereka sehingga penuh perutnya. Bila makan berduri itu boleh telan kan? Tapi telan juga. Sampai penuh perut, masuk dalam perut tu. Berduri dah, masuk lagi gitu. Tak nak masuk lagi, tak nak masuk lagi. Itu dia. Sampai penuh perut tu. Ya, fasyaribuna alaihi minal hamim. Minuman mereka daripada air timah yang mendidih. Bukan timah nama orang tu. Bukan timah tu kencing, minum air kencing bukan. Apa?
Timah tu dicairkan. Bila menggelegak, minum airnya. Tak benar? Fasyaribuna alaihi minal hamim, fasyaribuna syurbal him, dan minum mereka seperti kaldai minum. Macam khimar minum. Mana banyak? Kaldai minum macam mana? Tak pernah minum kaldai kan? Macam mana dia minum? Bukan macam kuda. Bukan macam kuda. Kaldai minum macam mana? Pelan pokoknya kau tu. Itu macam tu. Itu dalam neraka. Tapi dalam syurga? Dalam syurga tahu? Makanan dalam syurga tu lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Apa yang tak ada dalam syurga tu? Semua ada. Kerana dalam syurga tu ada berapa nikmat lagi Allah sediakan? 99%, bukan 99 nikmat. 99%. Nikmat semuanya ada berapa peratus? 100%. 1% Allah bagi dalam dunia. Ini ada yang kita bawa kebut ni, 1% aja. Yang itu pun tak terkira banyaknya. 1% pun tak terkira banyaknya. Mana tahu Allah khabar? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Menandakan kamu tak boleh kira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, tiada terhitung oleh kamu. Cuma 1% tu pun tak terkira. Kalau 99% lagi tak terkira, ya. Dan syurga tu tahu. Tu ni dalam syurga yang makan tu, seleranya 70 kali ganda lebih kuat daripada selera di dalam dunia ni, tahu. Dalam syurga tahu. 70 kali ganda lebih kuat daripada selera dalam dunia ni. Kata dalam dunia ni dia boleh makan 3 pinggan. Kalau boleh 3 pinggan tu ada tu, ya. Katakanlah dia boleh makan 3 pinggan. Dapat masuk syurga tu berapa pinggan makannya? 3 kali 70 berapa? 210 pinggan. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Ndak ke tak nak tuan perempuan? Ndak lah. Saya pun ndak. Lagi makan lagi sedap. Hebatnya, lepas makan tu tak ada pula termengah-mengah. Udah 210 pinggan tak ada. Tak ada. Elok selesa je perut je. Tak ada mengah-mengah. Lagi makan lagi sedap, lagi makan sedap. Elok, lembut, ringan rasa perut je. Dalam syurga. Lepas itu, macam mana kenyang sekalipun, tak ada pula pergi ke sana. Sana apa? Tanda. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Apa jadi? Dia keluar peluh aja. Makan, kenyang. Buangan tu jadi peluh. Peluh tu lebih wangi daripada bau kasturi. Lebih wangi daripada bau kasturi. Berubah-ubah orang cium peluhnya, tahu? Saya berubah jogging, berubah peluh. Siapa nak cium peluhnya, kan? Siapa nak peluh saya? Wangi baunya, kan? Ini dah lebih wangi daripada kasturi dia. Kasturi tahu tak? Kasturi tu apa, perempuan? Kacang hijau, kebui, bola-bola dengan tepung tu goreng, ya? Itu kuih kasturi. Ini apa? Air wangi yang paling wangi. Di syurga dibuat dari lemak kejang. Namanya kasturi, ya. Dalam bahasa Arabnya miskun, ya. Lebih wangi daripada kasturi. Atau tak ada keluar jadi angin. Jadi angin. Bila makan pot, berubah-ubah orang ciumnya. Kenapa berubah? Apa baik? Kenapa berubah orang ciumnya? Wanginya. Anginnya tu wangi. Dalam dunia cetrek keluar angin. Macam mana? Orang belakang pensan tengok ciumnya. Itu dia dalam syurga. Berbanding dengan di dunia ni, ya. Itu hebatnya syurga. Tak kita nak syurga. 99% lagi. Bukan 99 barang, 99%. Ya. Apa yang tak ada, semua ada. Itu dalam syurga. Ya. Baik, tengok apa kata Nabi lagi, ya. Sudah ayat tu. Kemudian hikayat. Cerita. Dan cetera daripada Abdul Wahid bin Zaid bahawasanya berkata ia adalah aku pada perahu. Maka dicampak akan kami oleh angin ke pulau. Aku dalam sampan.
Angin kuat dicampaknya ke pulau, ya, sampai ke pulau. Maka keluar kami ke pulau itu. Dia pun turun daripada sampan tu, jalan-jalan di pulau tu, ya. Maka kami lihat seorang lelaki menyembah berhala. Seorang tu nyembah berhala, nyembah patung, ya. Maka kami kata baginya, engkau sembah berhala dan ada pada kami orang yang tahu berbuat seumpamanya kamu nyembah tu, aku ada kat antara kami tu boleh buat berhala, boleh buat patung yang kamu sembah tu. Ada tukang di kalangan kami ni, ya. Ya. Engkau sembah berhala dan ada pada kami orang yang tahu berbuat seumpamanya. Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Kalau kamu tak nak sembah berhala, kamu sembah apa? Maka jawabnya apa? Maka kata kami baginya, kami sembah akan Tuhan. Yang kami sembah tu Allah, Tuhan yang pada langit itu ada aras, yang pada langit itu arasnya, dan pada bumi itu penamparnya, macam apa? Penghamparnya, bukan penampar itu, penghamparnya, benda yang terbentang, ya, entah luas, namanya penghampar. Penghamparnya, dan pada laut itu jalannya. Dan berkata ia, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia tu? Siapa ngabar kamu benda-benda apa tu? Tanya dia pada orang nyembah berhala tu, ya. Apa jawabnya? Kata kami telah membangkitkan ia kepada kami akan Rasul. Tuhan kami membangkitkan akan Rasul, iaitu Muhammad. Berkata ia, apa diperbuat dengan Rasul? Kata kami, telah dikobat. Seperti apa? Seperti kobat, ditarik nyawanya. Yang ini diambil akan dia oleh milik kepadanya. Udah mati, mana udah wafat tu, ya. Rasul tu dah wafat, tak ada lagi dah. Itu dah kobat tu ditarik nafas. Itu kobat, ya. Berkata dia, adakah tinggal pada kamu daripada alamatnya? Ada tak dia meninggalkan satu benda yang kamu boleh ikut dengan dia? Ada, kata dia, apa kami tadi, ya. Kami berkata, iaitu Al-Quran. Dia tinggal kepada kami Quran. Kami ikut Quran tu, insya-Allah nanti kami selamat, kata. Lalu dia bacanya apa? Surah Ar-Rahman. Tahu surah Ar-Rahman? Dia baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nahlu zatul akmam wal khabbu dzul asfar raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu banyak tu, ya. Itu nama surah Ar-Rahman, ya. Kami bacakan surah tu kepada dia. Iaitu surah Ar-Rahman, ya. Bahkan kata kami, bahkan tu ada, iaitu Kitabul Mulk, Kitabul Malik, kitab yang milik dia, milik Allah. Kata ia, adakah pada kamu sesuatu? Kamu tahu tak macam mana bunyi kitab tu? Maka kami bacakan atasnya surah Ar-Rahman. Maka ini orang Arab ni, dua-dua ni bahasa Arab lah, yang dengar bahasa Arab, yang cakap bahasa Arab, jadi dia faham tu. Maka sentiasa lelaki itu menangis. Dia tahu menangis dia. Ya, hingga habis surah itu, sampai habis. Kemudian kata ia, tiadalah sayugianya bahawa dimaksiatkan akan mempunyai kalam ini. Katanya siapa yang punya kalam ni mesti bagus ni, ya, bukan mesti disembah ni, ya. Bukan jangan jadikan maksiat. Kalam ini kemudian kami lintangkan atasnya akan Islam. Kami perawa dia masuk Islam, jemput dia masuk Islam. Maka Islamlah dia. Dia pun masuk Islam. Dan kami bawa akan dia serta kami dalam perahu. Dia pun naik sekali masuk dalam perahu tu, dalam sampan. Maka tatkala kelam malam dan semayang kami akan isyak, mengambil kaminya akan tempat tidur. Lepas semayang kami tidur. Maka berkata ia kepada kami, adakah Tuhan yang kamu tunjukkan akan daku itu tidur? Adakah Tuhan kamu tidur? Kata dia, tidurkah ia? Maka kata kami apa? Tetapi ia yang hidup dan yang berdiri dengan sendiri, tak perlukan alat, tak perlu perkakas. Tiada tidur ia, dia tak tidur.
Nah, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak tidur, tidak mengantuk, tidak tidur. Itu Allah ya. Nah, katanya sejahat-jahat hamba itu kamu tidur. Kamu tidur kamu dan Tuhan kamu tidak tidur. Itu sejahat. Tuhan minta tidur, kamu tidur. Itu orang paling jahat dia. Dia perli. Orang yang udah lama Islam dia perlinya. Dia tak nak tidur. Dan tatkala sampai kami ke darat, kami himpun baginya sesuatu daripada apa? Darahim tu apa? Dirham. Darahim tu banyak lah dirhamnya. Kalau satu dia panggil dirham. Dirham tu duit apa? Duit perak. Duit perak panggil dirham. Kalau kami banyak darahim. Plural itu ya. Daripada darahim, kami kumpulkan darahim tu bagi dia. Ya. Maka katanya apa ini? Kata kami, ya, bekal atas diri kamu untuk kamu belanja. Ya. Katanya, kamu tunjuk akan daku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Kamu tunjuk aku pada aku macam mana Tuhan ni sepatutnya sebenarnya tu. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya. Aku nyembah lain daripada dia. Maka tiada ia sia-siakan akan aku. Kalau aku sembah dia, takkan dia sia-siakan aku ni ya. Maka adalah ia mensia-siakan. Adakah dia mensia-siakan? Adakah ia mensia-siakan akan aku sekarang? Dulu aku nyembah patung pun tak ada disia-siakannya. Dia pelari aku. Sekarang ni aku nyembah dia, tentu tidak disia-siakannya aku. Faham tak ayat ni? Aku nyembah dia, tentu tidak disia-siakannya aku. Aku tak perlukan dirham kamu ni. Kemudian daripada itu, daripada aku sembahkan dia. Maka tatkala kemudian daripada 3 hari adalah lelaki itu dalam nazak. Orang lama pun apa? Dia tak tidur tak ada apa. Dekat nak mati lah nazak ya. Nazak tu dekat nak cabut nyawa. Hendak mati. Maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Maka katanya, tiada menunaikan segala hajatku oleh Tuhan. Telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan. Bukan tiada ya. Telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan. Yang mengeluarkan daku daripada pulau ini. Itu pun dah bagus itu dah. Dah hajat dah besar tu. Dan tidur aku di sisinya. Aku pun tidur dia. Dia dah nak nazak tu, tapi aku dah ngantuk penuh, tidur dekat dia. Maka melihat aku dalam tidurku akan suatu jariah. Apa jariah? Hamba perempuan. Jariah. Kalau perempuan nama jariah ya. Nama orang tu ada orang nama jariah tak? Ada sini. Ya. Itu hamba perempuan tu. Dia panggil jariah. Daripada anak bidadari. Cantik ke tak? Bidadari cantik ke tak? Cantik ya. Di dalam Raudhah. Raudhah tu apa? Raudhah tu apa? Taman syurga ya. Taman syurga. Yang hijau. Warna hijau tu. Syurga tu warna hijau. Ini sekarang ni ada orang tanah hijau. Dan berkata ia, segerakan olehmu dengan dia. Dia nampak tu. Dia berkata dia. Ya. Bidadari tu berkata dengan dia. Jariah tu khabar dengan dia. Segerakan olehmu dengan dia. Sesungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Dia rindu kepada orang yang tengah nazak tu. Segerakan. Aku nak jumpa, aku nak bersama dengan dia. Ya. Panjanglah rinduku padanya, maka jaga kau daripada tidur, dan seanya telah mati. Orang yang nazak tu terus mati. Ya? Yang baru masuk Islam tu terus mati ketika itu. Dan mati dia. Maka aku tanamkan dia dan tidur aku pada demikian malam tu aku tidur. Maka aku lihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota. Apa yang atas kepalanya ada mahkota? Mahkota tanda apa? Tanda kemuliaan, tanda kemegahan. Apa mahkota? Siapa yang selalu pakai mahkota? Dalam dunia ni siapa yang selalu pakai mahkota? Raja aja. Ini mahkota. Di kepalanya ada mahkota. Dan di antara dua tangannya ada hurul ain. Hurul ain apa? Bidadari. Antara dua tangan tu tengah meluk bidadari. Iaitu anak bidadari. Padahal membaca ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Surah apa? Surah
Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd. Dah. Ayat 23 dan 24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga. Semua malaikat itu masuk kepada ahli-ahli syurga. Malaikat dah tentu dia bukan neraka ya. Ada malaikat dalam neraka, tapi dia bukan kena bakar api neraka. Siapa? Penjaga neraka tu dalam neraka dah dulu, tapi dia bukan kena apa-apa dengan api neraka. Malik namanya ya. Penunggu neraka. Ya, malaikat mana dia masuk neraka? Itu dia masuk syurga mereka. Ya. Dia masuk mereka itu atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu. Padahal berkata mereka itu bagi ahli syurga. Sejahtera, salamun, sejahtera kamu. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera oleh kamu kerana kamu sabar. Sebab sabar kamu tu. Sebab di antara orang yang masuk syurga tanpa hisap ialah orang yang sangat sabar ya. Maka sebaik-baik kesudahan kampung itu ialah syurga. Syurga itulah sebaik-baik kampung ya. Bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sebaik-baik kampung itu ialah syurga. Itu dia ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lain akan datang dia. Yang itu dah kita baca. Ini dulu. Kita baca ya kerana kita lepas ini ada tahlil. Sudah sejam lebih. 1 jam 1 minit 20 saat. Udah ke belum? Nak lagi sampai pukul 12? Sabuai lah ya. Baik, sekian dulu untuk pagi ini. Tanda tempat kita berhenti ya. Nanti kita tahu di mana. Salah silap minta ampun dan maaf. Kerana kita akan tahlil lepas ini insyaAllah ya.